Baik, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak tekankan pasal bab 5, iaitu hidupan liar di Malaysia. Sebelum ni kita belajar bab 4 memang dah habis, tapi saya ada bagi tahu kamu kan, kita peperiksaan ujian bulan 1 kita akan masuk bab 1 hingga 5. Dan bab 5 ni kita tak sempat cover. Jadi untuk waktu tempoh PKP ni saya dengan bertanggungjawabnya rasa untuk wujudkan kelas online ni untuk sama-sama kita belajar. Okey, saya akan teruskan bincangkan tentang bab 5, iaitu hidupan liar di Malaysia. Sebelum saya teruskan topik ni, saya nak ingatkan kamu, sebelum ni kita belajar bab 4, iaitu bab 4 kita tentang tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, kita dah belajar bab 3. Untuk pengetahuan semua, kita dah belajar bab 3, iaitu tentang faktor-faktor yang mendorong kenapa hidupan dan tumbuhan tu ada di sesuatu kawasan. Disebabkan faktor iklim, bentuk muka bumi, disebabkan saliran dia, disebabkan jenis tanah dia. Okey, yang tu semua kita dah belajar masa bab 3. Okey, bab 4 kita dah belajar tumbuhan yang ada di Malaysia. Okey, tapi hari ni cikgu nak tekankan tentang hidupan liar di Malaysia sahaja. Okey, untuk semua yang mempunyai buku teks boleh rujuk, dan siapa yang telah akses, telah klik, dah tengok fail saya, nota padat yang saya beri dalam grup WhatsApp, iaitu nota padat bab 1 hingga bab yang terakhir, geografi tingkatan 3. Okey, saya akan teruskan ajar bab 5. Okey, untuk bab 5 ini mudah sahaja. Kamu hanya perlu tahu 5 perkara. Okey, 5 perkara tu apa? Yang pertama, kamu kena tahu hidupan liar di Malaysia apa benda. Ni saya dah senaraikan. Ni semua ambil daripada buku teks saja. Tapi untuk pengetahuan kamu, dari buku teks ni hanya update sampai 2016 saja. Untuk pengetahuan kamu, badak Sumatera semua ni dah pupus, dah tak ada lagi. Macam kita bincang dalam kelas tu. Okey, untuk bab 5 kamu akan belajar kepentingan hidupan liar di Malaysia. Okey, ada 3 kepentingan. Ini saya ringkaskan, nota padat ni saya ringkaskan. Huraian semua kamu kena buat nota sampingan untuk huraian lengkap. Okey. Yang perkara ketiga yang kamu perlu tahu untuk bab 5 ialah kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Ada 5 jenis kegiatan yang menyebabkan hidupan liar di Malaysia ni semakin terancam, sama ada mati atau pupus atau menyebabkan mereka terjejas, habitat mereka terjejas, ataupun sumber makanan mereka terputus disebabkan aktiviti-aktiviti yang manusia jalankan. Okey, kalau kamu tengok nota padat saya, kamu perlu tahu untuk bab 5, perkara keempat dalam bab 5 yang kamu perlu tahu ialah usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar. Okey, yang ni saya bagi tahu kan. Saya dah bagi tahu clue kan. Topik 5.4 ni akan masuk dalam exam. Kamu kena tahu undang-undang, kempen, kamu kena tahu pusat konservasi. Konservasi ni ayat paling mudah kita faham ialah pusat pemeliharaan. Okey, ini ayat geografi pusat konservasi dan taman negara. Lepas tu kamu kena tahu pendidikan dan pembangunan R&D, dan kamu kena tahu penilaian impak alam sekitar, pendidikan alam sekitar dan pewartaan hutan simpanan. Okey, saya teruskan. Kita boleh rujuk buku teks. Kalau kamu rujuk buku teks, Okey,
Ini perkara-perkara yang kamu akan belajar untuk bab 5. Okey, yang pertama, hidupan liar di Malaysia. Ingat, hidupan liar di Malaysia ni, antaranya contoh-contoh dia yang ni. Helang merah, tapir, harimau Malaya, beruang matahari, penyu, dugong, enggang, badak Sumatera, monyet Belanda, orang hutan dan gajah pygmy. Okey. Untuk hidupan liar di Malaysia ni, kamu kena tahu dia ada 5 jenis hidupan liar di Malaysia. Pertama, dia ada jenis vertebrata dan invertebrata. Okey, vertebrata ni ialah hidupan yang mempunyai tulang belakang. Macam harimau, beruang matahari, tapir, semua ni ada tulang belakang. Okey, lagi selain tu kita ada hidupan invertebrata. Okey, hidupan invertebrata ni ialah hidupan yang tidak punyai tulang belakang. Contoh dia macam serangga, laba-laba, semua binatang-binatang tu tiada tulang belakang. Okey, selain tu kamu kena tahu okey, ni jenis-jenis hidupan liar di Malaysia. Okey, selain tu kamu kena tahu, okey, ni yang saya terangkan tadi. Okey, kita ada vertebrata, invertebrata, bertulang belakang, tidak bertulang belakang, dan kita ada jenis haiwan omnivore, haiwan yang memakan daging dan tumbuhan. Okey, kita ada herbivore, haiwan yang makan tumbuhan macam gajah. Okey, macam gajah, macam monyet Belanda. Okey, lagi satu kita ada haiwan yang memakan daging saja, iaitu carnivore. Contoh macam harimau dan lain-lain lah. Okey. Okey, untuk topik kedua dalam bab 5, kamu kena tahu kepentingan hidupan liar di Malaysia. Okey, kalau kamu rujuk nota saya, kamu boleh tengok topik 5.2, kepentingan hidupan liar di Malaysia. Ada 3. Yang pertama, dia menyebabkan keseimbangan ekosistem. Okey, yang kedua, pelancongan pendidikan. Yang ketiga, dia menyumbang kepentingan kepada pendidikan kita. Okey, apa itu kepentingan hidupan liar kepada keseimbangan ekosistem? Pertama, apabila kita ada hidupan dan tumbuhan yang mengalami kitaran hidup yang secara normal, jadi kita punya keseimbangan ekosistem itu lebih terjamin dan lebih seimbang. Okey, seperti yang kita belajar dalam sains, saya rasa semua belajar dalam sains. Okey, dalam kita punya ekosistem, kita mesti ada pengeluar, iaitu daripada tumbuh-tumbuhan lah. Kita ada pengguna primer, seperti serangga semua, dan kita ada sekunder, kita ada teter. Okey, apabila semua jumlah pengeluar, jumlah primer dan jumlah sekunder, teter mempunyai kitaran hidup yang seimbang, maka kita punya ekosistem berada dalam keadaan seimbang. Jika kita punya jumlah teter lebih tinggi daripada jumlah pengeluar, maka menunjukkan kita punya ekosistem kita tidak seimbang. Okey. Selain itu, kepentingan hidupan liar di Malaysia iaitu dia menggalakkan ekopelancongan. Kenapa dia menggalakkan ekopelancongan? Saya nak bagi tahu kamu semua, tak semua binatang yang ada di Malaysia ada di negara lain. Jadi ini menjadi satu platform ataupun satu medium tarikan
pelancong-pelancong asing untuk belajar mengenali hidupan-hidupan yang ada di Malaysia. Okey, saya bagi contohlah. Orang hutan, tapir, semua ni. Okey, selain itu, okey, kepentingan hidupan liar di Malaysia juga dia memberi kepentingan kepada pendidikan kita, iaitu kita sentiasa buat penyelidikan tentang tentang haiwan. Kenapa mesti ada penyelidikan? Kerana kita nak menjamin keseimbangan ekosistem kita. Kalau kita tak pelihara hidupan yang ada di hutan-hutan di Malaysia ni, maka kita akan mewujudkan ekosistem yang tidak seimbang. Jadi terdapat banyak pusat-pusat yang menjalankan R&D tentang hidupan liar di Malaysia. Okey, selain itu, bila kita ada penyelidikan, kita juga akan mewujudkan kejaya dalam bidang profesional yang melibatkan tentang hidupan liar, iaitu contohlah kat sini kamu pernah dengar veteriner, pensyarah, penyelidik, ahli forensik. Semua kejayaan ni semua mengkaji tentang hidupan di Malaysia dan mereka akan memelihara dan mengawal supaya ekosistem di Malaysia lebih terjamin dan berada dalam keadaan baik. Okey, selain itu kita akan mengekalkan dan melindungi biodiversiti negara. Biodiversiti tu apa? Kepelbagaian hidupan dan tumbuhan di Malaysia. Okey, selain itu saja, kalau kamu rujuk nota padat saya, itu saja kamu perlu tahu tentang kepentingan hidupan liar di Malaysia, iaitu ada 3: keseimbangan ekosistem, ekopelancongan dan pendidikan. Yang ni yang ada R&D, wujud kerjaya, semua ni. Okey, seterusnya, jika kamu tengok dalam buku teks, okey, perkara ketiga yang kamu perlu tahu dalam bab 5 ialah kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar. Okey, kegiatan manusia. Contoh dia apa? Kalau kamu rujuk buku nota padat saya, kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Okey, contoh dia. Yang pertama, pembalakan. Pembalakan ni memang menyebabkan mengancam kehidupan liar di Malaysia. Satu, bila manusia menjalankan aktiviti pembalakan, mereka menebang semua pokok-pokok kan. Dan hal ini menyebabkan kepupusan flora dan fauna, dan dia menyebabkan kehakisan tanah. Lagi satu, dia akan menyebabkan ada hidupan yang habitatnya terganggu, dan dia contoh seperti monyet. Bila aktiviti pembalakan berlaku, monyet dia tiada tempat tinggal, habitat dia terjejas. Jadi dia pun akan mengganggu kediaman ataupun kawasan-kawasan kehidupan manusia. Sebab tu kita boleh tengok monyet-monyet ada tepi jalan lah, duduk kat kawasan perumahan lah, sebab habitat mereka terganggu disebabkan aktiviti pembalakan. Okey, selain itu, aktiviti pengkuarian. Pengkuarian ni contoh dia macam untuk mendapatkan batu lah. Okey, manusia dia akan menjalankan aktiviti pengkuarian, dia akan letupkan bom di setengah tempat kuari, dan letupan bom tu akan menyebabkan pencemaran bunyi. Yang pertama, pencemaran bunyi. Yang kedua, dia akan menyebabkan bila dia letup batu tu, dia akan menyebabkan debu-debu daripada letupan batu tu menyebabkan pencemaran udara. Selain itu, dia akan menyebabkan pencemaran air juga.
Okey, ketiga, pembinaan empangan. Pembinaan empangan ni dia akan menyebabkan kemusnahan hutan dan habitat hidupan liar. Jadi secara tak langsung keseimbangan ekosistem tu terjejas. Okey, yang keempat, pertanian. Okey, pertanian. Contoh, saya bagi contoh dekat Cameron Highland, Bukit Tanah Tinggi kan. Dia buat kawasan penanaman sayur, penanaman hawa sederhana lah. Dia menggunakan kandungan baja kimia yang tinggi untuk menghasilkan sayur ataupun produk yang bagus lah, sayur yang bagus. Jadi secara tak langsung penggunaan baja kimia tu menyebabkan pencemaran pada tanah. Okey, lagi satu, pengangkutan dan perhubungan. Apa ini? Ini ialah manusia yang mewujudkan lebuh raya atau jalan-jalan raya di sesuatu kawasan. Bila diwujudkan lebuh raya, dia menyebabkan habitat kemusnahan hutan dan habitat hidupan liar juga terganggu. Okey, ini untuk perkara ketiga, apa isi. Okey, kalau kita rujuk buku teks, sama saja. Okey, kalau kita rujuk buku teks, okey, tengok yang pertama, pembalakan. Pembalakan akan menyebabkan kemusnahan flora fauna, penghakisan tanah. Okey, lagi satu, pengkuarian. Dia akan menyebabkan pencemaran bunyi, pencemaran udara dan dia akan menyebabkan pencemaran air. Lagi satu, kita ada pembinaan empangan. Aktiviti manusia secara tak langsung dia musnahkan hutan, dia mengganggu habitat hidupan liar dan secara tak langsung keseimbangan ekosistem dan rantaian makanan terjejas. Okey. Pertanian, macam saya cerita tadilah, kawasan tanah tinggi dia guna baja yang tinggi kan. Okay, kalau kawasan penanaman kelapa sawit dan getah juga, dia akan menyebabkan kualiti tanah merosot sebab penggunaan racun serangga yang tinggi. Okey, selain itu pengangkutan dan perhubungan. Tengok ni, bila dia buat jalan raya, secara tak langsung dia tebang semua hutan kan. Secara tak langsung dia memusnahkan hutan dan dia menyebabkan habitat hidupan liar terganggu. Okey. Okey, ini perkara yang kamu perlu tahu. Okey, akhir sekali untuk bab 5, kamu perlu tahu kalau rujuk nota padat saya. Macam saya cerita tadilah, kamu perlu tahu tentang undang-undang, kempen kesedaran, pusat konservasi, taman negara, pendidikan dan pembangunan, penilaian impak alam sekitar, pendidikan alam sekitar, pewartaan hutan. 7 perkara ni kamu perlu tahu. Okey. Kamu perlu tahu. Okey, untuk bab 5, semua boleh rujuk buku teks. Macam saya kata, usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar adalah bertujuan untuk memelihara hidupan liar di Malaysia lah, supaya kita punya ekosistem kehidupan semua seimbang. Okey, dia banyak usaha yang telah dijalankan. Pertama dari segi yang telah dijalankan oleh kerajaan. Yang pertama dari segi undang-undang. Dia wujudkan pelbagai jenis undang-undang. Okey, kamu boleh tengok di sini ya. Dia ada 3 jenis undang-undang, iaitu Akta Kualiti Alam Sekitar 1974,
Akta Perhutanan Negara, Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Akta Kualiti Alam Sekitar ni dia menjaga, apa peranan dia? Peranan dia menjaga taman laut dan taman negara. Okey. Dan dan dekat undang-undang ni jabatan yang melaksanakan undang-undang ni ialah Jabatan Alam Sekitar JAS. Dia memantaulah kualiti air, kualiti udara, sisa industri, paras kebisingan, penilaian import dan kualiti tanah. Okey, kalau kita tengok di Canberra Highland, kalau setengah petani dia menggunakan kandungan baja yang tinggi di dalam penanaman sayur dia, secara tak langsung ni Jabatan Alam Sekitar ni dia akan datang saman petani tu dengan menggunakan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 ni, sebab mereka menggunakan kandungan baja kimia yang tinggi. Dan secara tak langsung akan menjejaskanlah kita punya kualiti air, tanah. Bila hujan kena kat tanah kan. Okey, air hujan yang mengalir dalam tanah secara tak langsung bawa masuk ke dalam air kan. Ke dalam air sungai. Secara tak langsung kualiti air kita akan mengandungi bahan beracun, jadi tidak sihat untuk kita. Jadi Jabatan Alam Sekitar ni lah dia mengawal semua aktiviti-aktiviti yang akan menjejaskan kita punya hidupan liar dan juga untuk kesihatan manusia. Okey, kedua, Akta Perhutanan Negara 1984. Akta ni bertujuan untuk mewujudkan hutan simpanan kekal. Banyaklah hutan simpanan kekal yang kita tahu dekat Perak, dekat Belum, dekat Pahang ada. Okey, semua tu dia nak pelihara hutan supaya dia akan pelihara hutan supaya tiada aktiviti pembalakan haram atau pemburuan yang akan menjejaskan ekosistem hidupan liar di Malaysia. Okey, contohlah kawasan ni, hutan simpanan kekal. Kawasan memang larangan untuk mengambil hasil hutan, atau kawasan hutan larangan untuk ambil hasil hutan dan larangan untuk membuat apa-apa aktiviti. Dia hanya untuk menjamin kita punya hutan simpanan kekal ni juga untuk menjamin kawasan tadahan hujan kita. Okey, yang ketiga, Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Okey, akta ni baru 10 tahun. Akta ni bertujuan untuk kawal aktiviti pemburuan hidupan liar. Siapa yang nak jalankan aktiviti menembak, dia mesti ambil lesen. Okey, jadi kalau ada pengguna atau manusia yang menjalankan aktiviti secara haram tanpa ada lesen untuk memburu haiwan, maka secara tak langsung Jabatan Alam Sekitar boleh saman manusia itu dengan akta ini. Okey. Selain itu, kita usaha untuk pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar ialah kempen kesedaran. Kita ada 4 jenis kempen. Kempen Save the Day, iaitu tujuan dia untuk menyelamatkan penyu dengan harimau. Okey, seperti kamu juga kena tahu isu-isu semasa macam semalam kita diwawalkan harimau Melaya yang berada di Zoo Amerika telah disahkan positif coronavirus. So ini adalah satu berita yang buruk kerana harimau Melaya ialah harimau hidupan yang makin pupus dan semua orang bertungkul lumus menjalankan kempen kesedaran, iaitu kempen Save the Day untuk menyelamatkan harimau dan penyu. Okey, selain tu, kedua kita ada kempen We Hug Tapir 2018. Bila sebut tapir, maksud dia nak pelihara tapir lah.
Okey, tapir juga antara haiwan yang tersenarai semakin pupus. Okey, yang ketiga, kempen kurangkan penggunaan beg plastik dan hari tanpa beg plastik seperti yang saya terangkan di dalam kelas. Kita pernah tengok kan ikan paus semua mati terdampar tepi pantai sebab muntahkan semua plastik-plastik yang sisa-sisa sampah yang ada setengah negara buang di kawasan lautan. Hal ini menyebabkan kita punya hidupan di dunia maupun di Malaysia terjejas akibat penggunaan beg plastik, kerana beg plastik ni antara salah satu sisa yang mengambil masa bertahun-tahun untuk pupus. Okey, selain itu kita ada kempen Hari Tenggiling Sedunia. Okay, tenggiling juga antara salah satu haiwan yang pupus. Dia pupus disebabkan aktiviti manusia juga, pembalakan dan pemburuan haram. Kenapa semua orang buru tenggiling? Sebab kulit tenggiling boleh menghasilkan pelbagai produk lah. Seperti kita tahu boleh jadikan beg, kasut, tali pinggang. Okey, disebabkan tu aktiviti manusia yang mengancam tenggiling ni menyebabkan kita telah mewujudkan satu kempen iaitu Hari Tenggiling Sedunia pada Februari ya. Okey. Selain itu, kita ada Pusat Konservasi dan Taman Negara. Pusat konservasi ni macam saya sebut tadi, dia pusat pemeliharaan hidupan liar. Contohnya kalau dekat ada beberapa kawasan dekat saya bagi contoh lah dekat sini, Pusat Konservasi Tuntung, Bukit Pinang, Kedah. Kita ada Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah. Dia ni pusat yang menjaga gajah lah. Dekat Penang pun ada satu, dekat Pulau Pinang pun ada satu, iaitu Pusat Konservasi Orang Hutan. Kalau kamu pernah pergi dekat area Teluk Bahang. So, ini tempat-tempat pelindungan haiwan, tempat pemeliharaan. Selain itu, kita ada juga Taman Negara. Ni ada 12 jenis Taman Negara. Saya harap kamu semua ambil tahu. Sebab soalan-soalan seperti ni akan masuk di dalam peperiksaan umum kamu nanti. Okey, selain itu kita ada penyelidikan dan pembangunan R&D, iaitu kita akan menjalankan beberapa penyelidikan. Tujuannya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat lah, dan mengekalkan hidupan liar dan habitatnya supaya khazanah alam kita dipelihara. Okey, contoh dia kita ada, kalau rujuk nota padat saya, okey, kita ada perhilitan. Kita ada Jabatan Perhilitan, dia telah menyelidik pasal habitat harimau Malaya. Ini saya buat kurungan harimau. Okey, lepas tu kita ada Jabatan Perikanan Malaysia. Dia cuba memelihara penyu. Okey, lagi satu kita ada Bornean Sun Bear Conservation. Ini beruang matahari lah. Pusat ni telah menjaga beruang matahari daripada pupus di Malaysia. Okey, kalau kamu tengok nota padat saya, kita ada yang kita ada usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar. Okey, kalau kamu rujuk nota saya, kita ada usaha penilaian impak alam sekitar. Benda ni dijalankan oleh pihak kerajaan, iaitu dia meramal, menilai dan mewartakan kesan terhadap alam sekitar. Tiap-tiap aktiviti yang dilakukan yang melibatkan tentang penggunaan hutan ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun hidupan liar akan
dinilai oleh EIA. Okey, yang keenam kita ada pendidikan alam sekitar, iaitu pembangunan lestari. Kalau kamu tengok buku teks, banyaklah kepentingan untuk murid. Okey, boleh tengok dekat sini kepentingan dia. Untuk murid memahami konsep pembangunan lestari, iaitu pembangunan secara teratur dan tidak menjejaskan alam sekitar. Okey, boleh tengok ni kepentingan dia. Okey, akhir sekali kamu perlu tahu usaha untuk memelihara dan memelihara hidupan liar ialah kita mewartakan hutan. Ada banyak jenis hutan. Kita ada hutan simpan kekal UKM Selangor, hutan simpan Sungai Menyala Negeri Sembilan, hutan simpan Bukit Nenas Kuala Lumpur. Hutan-hutan ni tujuan dia untuk memelihara tumbuh-tumbuhan pokok, tumbuh-tumbuhan dan hidupan di kawasan hutan tersebut daripada diburu dan ditebang. Okey, ini untuk menjamin kita punya ekosistem lah, keseimbangan ekosistem dan menjamin kawasan tadahan hutan di Malaysia. Okey, itu saja untuk bab 5. Saya harap kamu gunakan nota padat saya ni dan rujuk buku teks untuk mendapat huraian lengkap. Di sini saya padatkan dengan poin-poin penting sahaja. Okey.